Allah tak pandang pada rahmat. Dan kita pandang dunia ni, bila kita senang, bahawa kita rasa Allah sayang. Tapi Allah beritahu, bila Allah sayang seseorang, Allah beri susah. Kasih Allah ni Allah je tahu. Dekat akhirat bila Allah buka, baru kita nampak ini. Macam ni kasih Allah. Kita mula dalam keadaan hari ni manusia panik, risau, bimbang. Buat dengar tak apa. Manusia panik lah. Kita pusing, bimbang dengan benda yang tak nampak, penyakit. Pada kerusingan ni, maka agama telah diperingatkan. Agama daripada dagang kan jadi dagang, daripada asing kan jadi asing. Apa tu dagang asing? Sampai kita pergi rumah ni, itu kerja manusia dalam agama. Tak perintah itu salah. Semayang setiap agama perlu beribadat. Datang rumah cakap dengan perkataan yang baik, dengan senang hati, kita tawarkan satu benda yang hebat, tetap orang akan tolak. Rumah pertama orang tolak, rumah kedua. Kalau 10 jemaah buat kan, 10-10 insyaAllah seorang tak datang. Kerana apa tuan-tuan mulia? Kerana benda ni jadi dagang, jadi asing. Dan kebanyakan orang ni, dan menguntungkan Allah SWT gunakan masa kita, umur kita, nikmat yang Allah SWT beri kepada kita, supaya kita boleh tunjuk kepada Allah, ya Allah, kita ada sedikit usaha. Sedikit usaha menjadi pekerja agama dan belajar. Kerja agama kerja tinggi, besar kat Allah SWT. Kata orang sebut la ilaha illallah, kebegaran. Nah itu malah kalimah ni akan mohon keampunan kepada Allah SWT. Macam mana aku nak tiang kan? Tiang pula salah satu asal. Macam mana nak berhenti? Sedangkan yang ucap la ilaha illallah tak ada apa. Satu perkataan dia sampai macam tu sekali kesan. Tuan yang mulia, hari ini manusia rusing tentang pekerjaan. Punya rusing dengan pekerjaan ni, risau dia. Tidur tak cukup pun tak. Sebelum azan dah tunggu. Kampung saya kan pukul 4, pukul 5 dah tunggu dah. Tunggu bas kilang dah. Kenapa? Kerana ada fikir, ada risau tentang kehidupan dunia. Dan agama pun tak apa ditinggalkan. Kerana apa? Kerana kita nampak perkara yang memang tak ada masalah pun. Kita usaha atas kepunyaan dunia. Tapi Nabi SAW beritahu, dunia ni umpama satu titik. Kita celup kat laut tu kan, kita celup, yang sikit ni dunia, yang baki tu akhirat. Tak apalah kita nak kejar dunia. Tapi pelik kan, satu orang yang bodoh, dia kejar satu benda yang sedikit tu, dan dia tinggalkan benda yang luas. Kita mengejar satu benda yang kita nak tinggal, kita tertinggal benda yang nak dibawa. Padahal kehidupan senang kita ialah akhirat. Imam Ghazali beritahu, sekiranya kita putus asa dengan kehidupan dunia. Sekarang ni musim orang penuri, saya kawan saya masalah sikit je, polisnya dia tembak muka dia. Seseorang Cina ni, kawannya bini dia curang lah, bunuh. Kecewa ni. Imam Ghazali beritahu, sekiranya kamu hilang kenikmatan dalam kehidupan dunia, putus asa sehingga tak ada rasa nikmat, maka tak ada nikmat. Orang bunuh dia dah tak boleh fikir. Kita dah tak ada nikmat dah. Duit tak ada, orang tak suka, kita duduk pun orang tak heran, baik mati. Orang Ghazali beritahu, sekiranya kamu hilang kelazatan, kenikmatan, rasa putus asa dengan kehidupan dunia, maka pergilah ke kubur. Pergi kubur. Pergi kubur apa? Yakinlah orang dalam kubur ni keinginan mereka ni satu, untuk kembali ke dunia. Kita dah melihat Allah SWT dah bagi kita satu nikmat yang paling besar. Kalau kita kata nikmat mata tu nikmat, cakap tu nikmat berkeluarga, kehidupan, satu nikmat Allah SWT bagi nyawa. Inilah kenderaan kita tuan-tuan untuk bawa jumpa Allah SWT. Macam mana amal kita, iman kita, Allah SWT gembira. Orang lain beritahu kenapa kita buat amal, sehingga Allah berkenan dengan kita. Kenapa saya zikir, kenapa saya solat, kenapa saya buat tabligh, kan? Pertama sekali, sehingga Allah melihat kita dengan kasih. Selawat tu Allah kasih beri.
Kita buat satu perkara tu Allah suka. Imam Zakaria beritahu, sekiranya Allah terima satu semayang, maka cukup untuk hidup akhirat. Satu benda je. Mizannya lah imam berat banyak sikit tu satu kiraan atau kertas. Tapi hakikat dia, apa yang Allah SWT suka dia. Dan tuan-tuan bila kalau kita kenal Allah SWT ni, Allah akan letak benda-benda yang tinggi. Tabligh 4 bulan, aku tengok kiraan. Kadang-kadang masa bagi nyamuk, lalat, dawat. Macam tu. Satu orang panglima, dia duduk atas gunung, dia tengok ketenteraan. Dia rasa megah, bangga, rasa hebat. Dia kata ini, kalau aku ada kat zaman Nabi, aku gerakkan aku punya tentera-tentera pun tolong berjihad bersama tentera Nabi SAW. Kerana niat Allah suka Allah masuk dalam syurga. Niat. Syurga milik Allah SWT. Tentang bila si ulama beritahu membuat satu amal dengan merasakan perlunya sempurna, maka itu satu keangkuhan. Kerana apa? Tidak mungkin tentang bila amal kita boleh beri syurga dan redha Allah SWT. Ini tabligh banyak selalu beritahu. Baik, satu langkah sujud, kan? Satu langkah taat. Taat lah tuan-tuan sampai bila tidak mungkin boleh beri syurga. Syurga ni mahal lagi. Untuk dapat kesukaan Allah SWT ni, Allah redha dengan kita ni bukan dengan amal. Sehingga merasa amal itu tak sempurna, merasa diri itu berdosa. Allah SWT lebih suka orang macam ni daripada satu orang yang ibadat dengan sombong dan angkuh. Jadi setiap amalan kita perlu kita rasa tidak sempurna dan kita bersyukur Allah SWT pilih kita. Dia dalam keadaan gembira apa? Kita ada harap dan takut. Macam mana kalau Tan Silang nak beritahu, kita dalam rumah macam nak biasa kan, tiba-tiba kilat berdentum kat luar, ribut, takut. Tapi duduk dalam rumah rasa apa? Dengan harap rumah ni akan jadi sebab keselamatan. Macam tu kena ada. Macam mana Allah SWT pilih kita untuk sujud, sedangkan kita dalam kena balak ni, kita kena tahu, oh balak datang. Dia beritahu walaupun satu duri, Allah SWT akan ampunkan dosa nampakkan kita kena bala sikit. Macam mana Allah SWT pilih kita datang semayang, sujud, kita tak boleh bersyukur Allah SWT. Jadi syukur semua-semua dalam kita kena syukur Allah. Kenapa saya bersyukur? Kerana saya memang tak layak. Allah SWT boleh pilih orang lain lebih baik pada kita kan? Orang yang lagi alim, orang yang lagi faham, rumah dia lagi dekat pada masjid, keturunan yang lagi baik, lagi hebat, suasana ada ilmu, dia faham semua ada lah. Tapi untuk datang rumah Allah SWT, meletakkan dahi kat sejadah ni, pilihan Allah SWT. Ulama beritahu satu orang berjaya sujud dekat sejadah, maka telah selesai seluruh masalah di dunia dan akhirat. Dia masalah selesai dengan semayang. Disiplin hidup pun ada dalam semayang. Satu orang yang disiplin 15 minit sebelum azan dia boleh datang sah pertama minit. Ini adalah orang yang disiplin. Dia dapat disiplin dalam sah semayang dia, maka seluruh kehidupan dia akan jadi disiplin. Itu dalam semayang, dengan apa yang tak semayang. Dan kepala bagi badan, setiap amal akan bermula dengan semayang. Jadi Allah SWT telah pilih kita datang boleh semayang. Kalau kita boleh rasa bertuah dan ini untuk menang, buat main ni betul, kita yang tak menang mungkin kita kata, oh baru utamanya tak faham main ni, dia macam tu biasa anggap dia tak tahulah. Macam tu dapat kita. Kita yang tak dapat, kita rasa dia beruntung. So, memang dapat kita macam tu je. Dan Allah pilih kita semayang. Betul kita syukur Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan, setiap kali lepas semayang, waktu sujud kita kata, sujud ya Allah, terima kasih Allah pilih saya jadi orang semayang. Allah ajar Ibrahim AS. Ibrahim minta, selepas iman minta apa? Minta semayang. Selepas iman, kita minta semayang. Kenapa? Dengan perantaraan semayang, kita akan dapat jauh maksiat akan datang kepada kita. Maka beritahu, dengan perantaraan semayang ni, maksiat, benda buruk ni akan jauh, akan tinggal. Tapi proses lah, pelan-pelan Allah akan beritahu. Segala bentuk, kalau kita nak belajar kan, kita nak guru, nak siapkan guru kan, nak cari guru kan, azan dia tak mana? Semayang. Kita nak cari suami, nak cari untuk kita punya anak ke, apa-apa benda, semayang. Kerana semayang ni komunikasi hubungan dengan Allah SWT. Dia tak sila pada iman, satu yang ulang alik pada masjid. Kita tahu bila Allah SWT pilih kita jadi semayang, Allah gunakan kita, kehidupan kita ni, panggil orang datang ke semayang, tinggi tu. Kena syukur sungguh-sungguh pada Allah SWT. Kalau kita nak kata semayang kita sempurna, betul memang tak betul kan? Kita kata saya buat dakwah, saya penyambung lidah Nabi SAW kan? Dakwah kita tak ada apa lah.
Allah SWT gunakan kita, Allah nak muliakan kita. Dan kita datang pada amal ni pun bukan sebab atas usaha kita. Saya belajar kasihan lepas, jadi saya boleh buat dakwah. Saya pakar dalam pidato, jadi saya ada faham cakap. Allah pilih. Mungkin perantaraan untuk doa mak bapak kita. Mungkin perantaraan kita gas kalau kita lari-lari waktu sedih nak kita, malam dia doa untuk kita. Kita tahu benda Allah pilih kita keluar. Jadi selama mana kita terpilih, kita kena sentiasa bersyukur pada Allah SWT. Kita kena minta, tu je benda. Kita tak boleh kata saya nak bangun subuh, saya nak macam buat siap jam tu, buka itu contoh kan, dengar ceramah sampai ke subuh. Kalau tak bangun subuh, tak pergi semayang, tak semayang tu. Kenapa yang pilih Allah SWT? Tapi kena minta. Buat baik minta, mengelak jahat pun minta. Boleh kata-kata, mari kita berlawan syaitan. Tak ada. Jarang menunjuk lawan syaitan semua terbalik. Tapi apa? Berlindung. Minta. Apa? Berlindung daripada syaitan yang ada. Begitu dengan amal ni. Kita tak boleh kata, ya Allah, dengan perantaran amal saya ni, Allah, saya masuk syurga. Satu orang masuk umur 80 tahun. Masuk syurga, Allah tanya, apa amal? Kata, aku dah amal 80 tahun. Dia pernah masuk syurga dengan perantaran 80 tahun. Kata, boleh? Masuk syurga 80 tahun. Kata, ya Allah, syurga ni selama-lamanya. Kata, amalan 80 tahun, macam nak dapat syurga selama-lamanya? 80 tahun punya amal, masuk syurga 80 tahun je lah. Sebab apa syurga milik Allah SWT? Satu orang awliya Salami. Salami ni dia, keperluan dia menenun. Kerja menenun, pakar buat tenunan kan, kain. Jadi kehidupan dia rezeki bergantung. Dia orang yang mahir dalam bidang tu. Jadi dia kerja, satu masa tu dia telah buat satu kain, satu tenunan, satu hasil yang paling cantik selama dia hidup. Paling cantik dia buat. Cantik lah. Sehingga pada mata dia tak ada silap, tak ada cacat, cantik. Kata ini agak memang tinggi lah kan. Jadi dia bawa pergi kat perai. Perai ni tampang lah, dia tak nampak baik. Kan dia akan nampak buruk, dia nak murah. Dia bawa pada perai. Dia tunjuk. Perai tak ada cakap baik lah. Dia kata ni, punya ni kain nipis lah, ni ada sengit sikit lah, itulah ini. Semua sisi dia nampak buruk. Jadi dia terus duduk, tunduk melayu, beresak-esak, bersungguh melayu. Sampai orang kata, tak apalah tuan, tak angkat muka lah, berapa harga saya boleh bagi, berapa harga ni saya boleh bagi, cakap kan. Kalau kau nak ni nak aku bagi lagi sekian harga kan. Dia kata aku bukan masalah pasal benda ni. Bicara orang bila kehidupan di akhirat, semua benda dia nampak akhirat. Satu orang, apa yang ada dekat fikiran hati dia, itu yang akan dia nampak dalam kehidupan. Macam selalu kata-kata apa, mata lalat dengan mata lebah kan? Mata lalat itu kan, letak kadang bunga pun dia cari sampah mata dia nak cari benda tu juga. Lebah ni kita letak dalam sampah pun dia cari bunga. Begitu kau orang akhirat tuan-tuan boleh. Apa yang dia lihat? Allah. Walaupun dia tanam pokok kan. Kalau orang dunia, dia pun ada pasaran, ada untung, ada ni kan. Akhirat tak ada. Dia akan cuba cari je, sehingga balak yang datang pada kata ini daripada Allah SWT. Ini baik untuk saya, inilah keinginan Allah, saya juga keinginan Allah. Apa yang Allah nak, orang yang pandang akhirat. Jadi kita kena usahalah ke arah itu. Kita tu bila dia tunda, dia kata kenapa, dia kata aku terbayangkan selama 70 tahun buat amal. Dalam itu begitu 70 tahun dia buat amal. Dan aku rasa aku dah cuba yang terbaik. Kita nak beritahu yang Allah tidak menentukan kesempurnaan. Sebab kita ni fakir tuan-tuan. Apa yang kita buat takkan sempurna. Apa tak, jangan kata Nabi dan sahabat. Kadang-kadang dalam keadaan ni dengan wali ulama pun kita dah jauh dah. Masuk ustaz kampung kita tak lepas dah tuan. Orang kampung tuan tak keluar tabligh pun, tak baca taklim tuan. Tengah jam semua suku dah tunggu kat sama-sama. Bayangkan, kita kata kita buat, kita punya mujahadah, pengorbanan tinggal bini, kita ada faham agama, dapat salam wali ulama lagi, lihat wajah wali. Semayang pun kita paling hebat pun makam kita masuk. Orang kampung tak ada dan janggut pun tak ada. Setengah jam sebelum subuh, saya sampai kat dia keluar kata, saya kata 40 minit pun cuma semua. Kadang-kadang 40 minit dia orang dah kecoh dah. Dia buka tu, dia sapu tu, dia punya malu kan. Kadang orang sini pun dah boleh ajar. Jadi ilmu kita macam mana? Amal yang kita bawa dengan sempurna ni, Allah SWT lebih memahami apa yang tersirat, sehingga Nabi tak tahu malaikat pun terikhlas ni macam mana.
Macam mana amal kita yang kita rasa baik, Allah ni amal yang itu, Allah akan nampak kelemahan-kelemahan. Sedangkan kain, benda yang dunia ni pun, manusia sendiri, manusia supaya tak dihitam, bukan raja, bukan sultan, supaya dia simple je, pun boleh nampak buruk kita, apatah lagi amal. Jadi untuk dapat macam mana penerimaan ni, tuan-tuan, minta pada Allah SWT. Istiqamah satu tajuk, istiqamah kan. Tapi kita nak apa? Kabulkan penerimaan. Setiap amalan kita Allah suka. Dan kita tak tahu mana Allah SWT suka pada amalan. Dan semua benda kecil-kecil, tuan-tuan tengoklah, semua benda kecil-kecil. Satu orang siapa tu? Bishir bin Haris. Orang mabuk. Allah bagi taufik nampak antara apa? Dia mabuk. Dia nampak ada kalimah Allah. Dia kata cibisan Quran. Dia ambil, dia cium, letak minyak wangi. Itu je kan. Allah suka dengan benda ni. Allah hadirkan dalam mimpi orang lain, beritahu dia, kau telah harumkan nama aku, maka aku akan harumkan. Kau benci nama kau akan benci nama kau mulia nama kau mulia. Sikit benda macam tu dia Allah suka. Yang cerita bagi anjing minum kan, bukan Allah nak beritahu bagi anjing ni hebat, bukan. Allah nak beritahu, Allah SWT suka hati dia lah. Dia nak suka macam mana, dia nak benci macam mana. Suka hati Allah SWT. Jadi macam mana kita nak dapat suka hati Allah SWT? Kita minta kepada Allah SWT dan kita tidak yakin dengan amal kita. Walaupun kita datang semayang, kita tahu, ya Allah, semayang saya lumpung, semayang saya ni kalau nak betul-betul berkira, memang tak terima. Rasulullah SAW beritahu, sekiranya Allah berkira-kira dengan amalan kita, maka celaka. Maksudnya kalau Allah betul-betul tengok kita, kalau betul-betul semangat, macam apa? Juri macam ni. Kalau betul-betul nak tengok, celaka kita tak lepas lah. Termasuk syukur dengan rahmat Allah SWT. Allah terima pun kerana kasih Allah. Jadi macam mana kita kena minta syukurlah kita. Terima kasih Allah pilih dia semayang. Allah terima kasih Allah dengan puasan tabligh ni Allah. Kan saya dapat amal agama, saya dapat kawan orang baik. Ini tanda-tanda Allah SWT. Syukur Allah SWT. Kita boleh semayang, dengan semayang Allah SWT bagi jamin ni. Pertama, angkat apa, Allah beri keberkatan rezeki berkat. Tak masalah. Hari ni kita pusing tentang kehidupan dunia kita. Sedangkan benda tu Allah dah jamin lah. Benda ni kita cakap lagi dan lagi. Sebab kita menghadapi ujian ni. Kalau dah lepas kan, tak apalah kan. Keberkatan rezeki datang dengan semayang. Allah dah tetap dengan semayang. Dengan semayang kan selesai masalah dunia kita. Dan Allah SWT akan jamin kehidupan kubur kita, masyarakat kita, masuk syurga tak bisa. Dengan semayang juga dalam kubur 40,000 tahun begitu. Osman Affan dia kubur menangis semua. Dia tanya benda lain tak sedih kan? Kenapa kubur nak sedih? Kubur pusingan kita. Selesai kubur, maka akan selesai alam ini. Begitu juga masyarakat kita. Hari ini kita tak, saya salah. Ini semua salah saya. Kat sana semua salahkan orang. Sampai saya dengar orang Pakcik datang, kau dulu tak pernah senyum dengan aku. Dia nak tuntut. Kau tak pernah dakwah aku, tak pernah ajak aku. Hatta Nabi SAW sendiri pun Pak Dara dia petikai aku. Hatta Nuh AS, Nabi-Nabi yang sebelum pun akan kata, tak buat dakwah, Nabi tak buat dakwah. Jadi kita sebagai umat Muhammad kan, kita pula jadi saksi. Itu waktu tu tuntut menuntut. Jadi penting boleh. Apa yang berlaku kehidupan dekat akhirat ni, kesan dia daripada sekarang. Bila kita berkasih sayang sama makhluk, maka Allah Subhanahu akan berkasih sayang. Bila kita lebih kurang dengan manusia, maka Allah SWT akan lebih kurang. Bila kita tutup aib saudara kita, maka di akhirat nanti Allah SWT akan tutup aib kita. Sehingga dia beritahu, sebenarnya setiap dosa kita ni Allah ampun. Syarat jangan cerita kat orang. Allah ampun. Allah akan panggil kita dalam satu tempat. Jadi tabi nanti tirai antara kita dan Allah SWT. Allah kata Muhammad, kau buat sekian, kau buat sekian, kau buat sekian. Benar tak? Kalau tengok kan, Allah ampun. Dengan rahmat Allah, Allah ampun. Allah ampun. Sehingga ulama beritahu, satu orang yang memohon taubat, dia nak semalam tu dia bangun tahajud. Sebelum dia taubat tu Allah dah ampunkan. Kenapa tuan-tuan dia taufik pemilihan, kekuatan yang Allah bagi untuk satu orang tersujud taubat tu datang daripada Allah SWT. Pada amal siapa yang hamba dia kan, demi cinta, kasih kau pada aku. Dia betul kan? Kau lah cinta Tuhan. Cinta ni datang pada Allah SWT. Bila Allah kasih, Allah zahirkan pada kita.
Dia nak tengok kehidupan kita senang tuan. Kita tengok isteri kita, kita tengok anak kita, kita tengok kawan kita. Inilah kita. Kita semua akan rapat-rapat. Ada je kita masuk syurga, tiba-tiba tak kenal orang. Kita akan rapat. Inilah kita. Kalau kita meniaga kan, jangan kita nak kawan dengan luar tajuk. Tiba-tiba nak melepak sampai dulu, kita kena duduk dengan circle yang betul. Bahawa kita punya motivasi, kita punya pemikiran, kita punya susana, kita punya bidang kita tu jadi cantik. Begitu juga tentang agama kita. Kalau tuan-tuan kenal balik apa Allah bagi tuan-tuan yang mulia, sangat-sangat bersyukur. Sekiranya ranting-ranting ni jadi pen, kan? Laut dijadikan dakwat, daun-daun dijadikan kertas untuk ditulisnya rahmat Allah SWT ni, ditulislah. Kalau kita berpakat berkumpul tulis nikmat Allah SWT, tidak akan tertulis, tidak akan terhitung nikmat Allah SWT. Kenapa kita kata ini tak cukup, ini apa, ini kurang? Kerana bukan salah nikmat, bukan salah keadaan, bukan salah Tuhan. Salah kita tidak berjaya lihat apa yang Allah bagi kepada kita. Jika kita nampak apa yang Allah bagi kepada kita, kita akan sampai tahap ini, Allah terima kasih. Bala datang pun terima kasih. Kita akan dapat seiring sifat reda, sifat sabar, sifat syukur tu akan muncul. Jadi kita nak jadi hamba yang bersyukur. Syukur kepada Allah SWT. Allah pilih kita sembahyang. Allah datang dan kita bersembahyang. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan tuan-tuan yang mulia, untuk datang bersembahyang ni perlu iman. Iman, yakin dan semua. Ini masalah umat ni. Hari ini manusia ada fikir tentang kehidupan dunia. Itu yang dia boleh bangun pagi. Dia boleh tinggalkan sembahyang. Dia boleh tinggalkan semua kerana keperluan dunia yang sementara. Tapi untuk kehidupan akhirat dia tak boleh datang. Kerana apa? Kerana lemah iman. Satu orang dia dengar azan. Bukan kata dia tak tahu tu azan tu bila panggil. Dia bukan tak tahu azan ni apa, masuk waktu dia tak tahu. Dia tahu, tapi dia tak boleh datang kerana iman. Dan orang yang lemah iman dia tak jauh. Bukan dia kata berita apa khabar angin atau benda-benda jauh. Kadang-kadang orang yang terdekat kau kita. Jadi tanggungjawab kita tuan-tuan, Allah SWT pilih kita jadi orang semayang, duduk dalam suasana orang semayang. Kita syukur kepada Allah SWT dengan kita bawa orang-orang mereka ni semua datang bersemayang. Ini perkataan tinggi tuan-tuan. Kalam Allah SWT tak selawat. Allah SWT suruh satu benda dan Allah tak buat. Allah SWT suruh selawat dan Allah suruh dakwah dan Allah SWT juga dakwah. Kita membesarkan Allah SWT. Kita bawa manusia datang kepada Allah SWT. Kenalkan manusia, beritahu manusia bahawa dunia ini sementara, akhirat sebenarnya. Akhiratlah kehidupan yang sebenar. Orang yang dalam kubur ni, Imam Ghazali beritahu, dia nak balik ke dunia ni bukan nak apa tuan-tuan mulia, nak memperbaiki amal. Itu saja. Nak baiki amalnya. Sampai dalam bayat beritahu Fir'aun tu dia nak balik kan, nak mengucap ataupun dia nak berzikir subhanallah. Dia cakap benda itu je. Kerana dia dah nampak benda yang hakikat sebenar. Dalam kubur tu aku cerita. Tuan-tuan nak atau tak nak, suka tak suka, setuju atau tak setuju, cepat atau lambat, satu masa kita akan mati. Satu masa kita akan balik jumpa Allah SWT. Adakah kita yakin dengan baki yang kita ada ni, kita boleh bawa iman yang betul, amal yang betul? Adakah kita boleh jamin wajah kita ni Allah SWT boleh pandang dengan kasih, dengan sayang? Jadi benda ni kita ajari mau fikir. Ya Allah, adakah kau terima saya? Ya Allah, apa silap saya? Benda-benda yang kita tak nampak, benda-benda yang kita tak sedar. Benda ni kita bercakap dengan Allah SWT, dekat dengan Allah SWT, sentiasa kan mohon kepada Allah SWT untuk kehidupan yang sebenar, kehidupan akhirat. Dunia ni tempat main-main juga. Dunia ni tempat main-main. Hari petang-petang basuh kereta, mati kereta tak basuh kereta. Kita kumpul-kumpul kerja satu benda, yang benda yang nak tinggal. Kalau kita duduk menung seorang-seorang kan, kita duduk seorang-seorang, kita usahakan kehidupan kita, kemudian kita dah tinggal. Bodoh kita ni. Bodoh. Kecuali dia kata ada sekian orang ni umur dia 400. Okeylah, sebenarnya ada potensi untuk hidup tu ada 400. Kebanyakan 67 tahun. Allahu Akbar. Kita usaha atas dunia kan, seolah-olah macam benda tu kita nak bawa, sedangkan satu jarum pun tak bawa dalam kubur tu. Sikit masa ada tuan. Begitu menangis kita, pusing kita tentang kehidupan dunia sementara ni. Begitu seronok kita naik pangkat. Seronok kita buat kenduri, buat apa tu. Begitu seronok. Seolah-olah pangkat kita bawa masuk dalam kubur. Tak bawa kan. Kita ni orang paling bodoh, paling rugi, paling buta tu. Orang alim, awliya, wali-wali Allah, mereka dah nampak benda ni dah. Kehidupan ni untuk tinggal dalam mereka. Kenapa
pergi masjid, kenapa selawat, kenapa berzikir, kenapa bertablik, kenapa kehidupan kita bukan sini dan kita hanya musafir, kita hanya lalu untuk berjumpa Allah SWT. Inilah keadaan paling berharga tuan-tuan mulia. Orang kubur semua nak kembali dekat sini. Kenapa tuan-tuan mulia? Kerana kehidupan sebenar, kehidupan kubur. Pengalaman yang apa? Momen kehidupan yang sebenar untuk kehidupan sana pun kesan daripada sini. Hari ini saya jadi bodoh tuan-tuan mulia. Jadi bodoh. Kita kata kehidupan ni adalah momen. Kehidupan adalah kesejahteraan. Kehidupan untuk kita mencari karier. Kehidupan untuk kita dapatkan penghormatan. Kehidupan dunia yang sementara ini untuk kita dapat kemuliaan, penghormatan, pujian, pandangan orang. Kehidupan sebenarnya adalah kehidupan selepas mati. Kehidupan sebenarnya adalah kehidupan selepas mati. Usaha dunia. Tapi macam mana usaha dunia, pastikan agama lebih usaha. Kalau saya tahu dia boleh kerja 4 jam 5 jam, pastikan agama dia lebih kena macam tu. Sehingga dalam tugas dunia pun dia ada kait agama. Dia buat benda dunia tapi untuk agama. Dia buat, kita tengok dunia, nanti tidur dia, makannya, tapi dia sulam, dia anyam dengan kehidupan agama. Sebab apa? Inilah yang kita nak bawa jumpa Allah SWT. Jadi tuan-tuan mulia, kehidupan yang sebenar akhirat ni yang kita nak ni, kita mula daripada benda semayang, kita ajak orang datang semayang. Dan kita, kehidupan kita ni penuh cinta, penuh kasih dan sangka baik pada Allah SWT. Mesti mau sangka baik pada Allah SWT. Sehingga orang alim beritahu satu amalan yang sedikit tetapi dengan perasaan terima kasih yang sungguh-sungguh pada Allah SWT lebih baik daripada amalan yang banyak tapi dengan kita rasa semua tak kena dengan Allah SWT. Allah dah panggil datang semayang ni, kan tengah semayang habis semayang tak khusyuk, ini salah ni, semayang macam ni, doa aku minta ampun Allah SWT, puasa sikit dengan satu orang di istighfar ataupun di selawat ataupun di zikir ataupun di sujud, tapi dia terima kasih kepada Allah SWT. Terima kasih. Ini cinta ni benda dalam. Cinta buat satu perkara dengan cinta, dengan kasih, walaupun sedikit, lebih baik daripada amal yang banyak. Cinta ni yang menghubungkan kita dengan cinta Allah SWT. Kita tahu satu hasta, Allah datang sedepa. Kita berjalan, Allah datang berlari. Kita puji Allah majlis kecil, Allah puji kita dalam majlis ini. Ini sangka baik pada Allah SWT. Sehingga satu ketika Ali radhiyallahu bila dia tengok Mubalik tengah bagi ceramah, beri bayan, cerita tentang neraka. Apa hebatnya neraka. Apa Ali berita, dia kata, "Wei Mubalik bodoh, wei pendakwa bodoh." Dia kata, "Engkau cerita tentang neraka ni, akhbarnya neraka ni seolah-olah terlalu besar ni sampai neraka ni tak ada atas Allah SWT tak ada. Dan Allah ni rahmat, Allah ni rahmat." Kita kena beritahu tentang khabar baik, berita yang baik, kurangkan ketakutan. Beritahu betapa baiknya Allah SWT. Allah SWT banyak kalau kita tafsir dalam terjemahan itu banyak Allah kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya pengampunan aku lebih luar daripada kemurkaan aku. Jadi setiap perkara tuan-tuan mulia kita bersangka baik pada Allah SWT. Sehingga ulama beritahu satu perkara yang berlaku itu adalah takdir Allah SWT. Kalau kita minta, ya Allah, saya nak A, Allah bagi A, kita bukan syukur juga. Benda ni yang buat Allah kagum dengan kita, Allah syukur dengan kita. Kita minta, kita dapat, dan kita terima kasih kepada Allah, Allah syukur. Kita minta, tak dapat, kita minta A, Allah bagi B. Dia kata, saya lagi suka yang B. Sebab apa? Yang A itu keinginan saya, yang B ni keinginan Allah SWT. Ini masuk dalam berita melihat keinginan Allah SWT. Apa yang berlaku dalam dia? Dia kata ni, mak bapak saya ni salah. Mak bapak macam tu betul. Kata, kan, saya ni salah warga negara. Patut orang macam saya ni duduk negara ni. Saya punya kerajaan ni salah, saya punya bini salah, kampung saya salah, orang ni semua salah. Apa yang telah tersusun, apa yang telah terbentang, apa yang telah berlaku, apa yang telah takdir, ini bukan keinginan kita, ini ialah keinginan Allah SWT. Lihatlah keinginan Allah SWT. Setiap perkara kita boleh. Sehingga satu perkara yang buruk bagi kita, yang kita tak boleh terima, inilah keinginan Allah SWT. Dia makam macam sabar. Kata saya tahu, lagi satu syukur. Syukur ni kalau dapat tinggi lah. Dia kena bala pun dia syukur. Dia susah pun dia syukur. Kenapa? Allah. Semua Allah. Dapat kerja, tak ada kerja, orang puji ke. Dia tak ada aku, anak, saya. Ni saya.
Dia tak ada perlu pujian. Apa orang cakap mengajar ni? Saya nak bangunkan orang tengok. Apa orang kata? Kadang kata saya zuhud, kadang kata saya tak zuhud. Tidak ada makhluk pun dekat hati tuan-tuan. Hari ni kita bayar tablik tuan-tuan boleh. Kita banyak cakap, tapi benda tu tak ada lagi. Dia kena banyak latih. Sehingga Allah saja. Quran beritahu awliya-awliya Allah ni dia tak ada sifat takut. Tak ada takut, tak ada gusar, tak ada risau. Sehingga kematian tu satu kerinduan tu. Kematian tu satu kerinduan. Selepas Umar Khalifah yang keempat ni kan, yang paling Umar Abdul Aziz, bila dia nak meninggal, mula-mula dia berusik, lepas tu dia dah gelap, dia dah seronok. Sebab tanya, tak risau pun ni, nak mati. Dia tak kena risau. Aku nak pergi mana? Dia nak mati jumpa Allah. Dunia milik Allah, akhirat pun milik Allah. Jalan ni Harun nak meninggal. Budak anak murid menangis. Dia beritahu apa? Kenapa menangis? Kata kan, pesta, aku nak jumpa kekasih aku. Ini kalau kita tengok ya Allah, kita kata kita sayang Allah, kita rindu akhirat. Tak tahulah kalau mak balik sana jadi miskin ke kan. Dia kata itulah kehidupan abadi, inilah senang mati yang sebenar. Tapi kita takut nak pergi sana. Semua takut mati dah. Cuma kita ni sampai tahap kan, ada keluar jalan Allah pun kan, takut nak syahid lah, belum sedia lagi lah. Patutnya keinginan tu ada sikit. Kalau betul kita kata kita suka satu orang, kenapa kita tak nak jumpa orang? Ibrahim AS, kamu nak cabut nyawa dia. Allah perintah Malik Ibrahim, dia gamot, cabut nyawa. Ibrahim nak minta izin nak cabut nyawa kan. Dia boleh berkata, salah ni, dia salah, tak betul. Aku ni kekasih Allah. Mana mungkin kekasih nak bunuh yang dikasihi? Malaikat ni macam robot. Dia tak bagi kita jaga hujah kan. Jumpa Allah, tanya ya Allah, apa ni? Ibrahim beritahu mana masakan kekasih nak bunuh yang dikasihi. Allah ajar Ibrahim, Allah ajar malaikat beritahu Ibrahim kan, masakan yang kekasih tak nak jumpa yang dicintai. Kita kata kita kasih, kita kata rasa cinta, tapi kita tak ada keinginan tuan. Bukan suruh nak betul-betul, masalah keinginan, rasa rindu tu nak jumpa Allah SWT. Rasa rindu nak jumpa pencipta kita ni, rasa kasih. Ya Allah, terima kasih. Sebab apa kita rasa macam tuan? Kita tak nampak baik Allah pun. Kita tak nampak nikmat memunya, kita tak nampak nikmat isteri, kita tak nampak nikmat susah, kita tak nampak nikmat keluarga, kita tak nampak. Itu pasal kita tak boleh jumpa Allah SWT. Kalau kita betul kita mula mengira syukur dengan nikmat Allah, nampak lagi kita akan cukup terima kasih kepada Allah. Ibrahim bila tahu kan, masa kamu mungkin kan yang kekasih tak jumpa yang dikasih, baik sedih. Kenapa jumpa Allah SWT? Tuan-tuan, kalau kita rasa mak kita ni orang paling sayang kita mau yakin Allah lebih sayang kita daripada mak kita. Sebab apa? Sehingga begitu 70 kali kasih sayang seorang ibu ni. Allah ni lebih daripada satu ibu. Apa nak kita tawanan? Nabi tanya sahabat-sahabat tengok tengah pulang bayi, adakah mungkin perempuan yang akan campak dalam api? Tak mungkin. Kata Allah lebih kasih apa ni? Kasih hamba ni lebih daripada ibu daripada anak. Kenapa tuan? Kasih yang ada pada ibu tu datang daripada Allah SWT. Allah ni dia punya hikmah, dia tak nampak. Dia boleh salih hijab. Dia guna ibu kita, dia guna Nabi SAW. Mana datang kasih Nabi kepada umat? Datang daripada Allah SWT. Jadi kita kenal Allah SWT dengan kasih, dengan cinta. Sangka baik dengan Allah SWT. Aku adalah aku yang hamba sangka. Ini sangka baik pada Allah. Sehingga berterima kasih, sehingga menangislah tuan. Tiba-tiba ada orang datang, kita ada masalah besar. Tiba-tiba ada orang datang, dia selesai masalah kita boleh menangis, terima kasih. Allah bagi kita tuan daripada kecil sampai lahir, punya buta mata kita, tak nampak Allah apa Allah bagi kita. Naik jawatan baru nampak, Alhamdulillah. Tiba-tiba menang peraduan kan, Masya Allah, kasih Allah begitu. Macam tu kan. Padahal kasih Allah beri kita dapat sebut Allah je, itu tanda Allah kasih lagi. Pada dalam itu satu orang menangis satu titik je, mata menang takut Allah SWT. Sangat susah dia nak masuk neraka. Macam mana susah ni, susah nak masuk puting boleh. Susah kan? Susah kalau kita betul tengok betul. Susah untuk orang mukmin, orang beriman, orang Islam masuk neraka. Allah ajar kita nak kubur macam ni. Syurga, kunci syurga la ilaha illallah. Ada berita kunci neraka? Tak ada kan?
Allah tak ajar pun cara nak masuk dengan tu. Tak ada. Kita nak beli rumah, dah bagi kunci. Kunci dah ada dah. Kunci dah ada. Tapi dia kata tak mungkin. Sebenarnya neraka ni tak ada. Sebenarnya tuan-tuan, Allah nak bagi kunci. Allah nak beritahu rumah dah ada dah. La ilaha illallah tu rumah dah ada dah. Allah SWT memang diumpamakan tuan-tuan mulia, satu orang dia tengah musafir, tengah berjalan kat padang pasir, naik kedai kan, dia naik kedai penuh dengan makanan, keperluan. Ini jalan jauh, mungkin sebulan 2 bulan. Dia tengok dalam perjalanan tu penat, nak rehat. Nampak satu pokok rehat, sandal. Dalam sandal-sandal tidur. Jalan ke lagi sebulan nanti kan. Tak tahu padang pasir, saya tak lagi padang pasir. Tapi kalau tak ada keperluan mati. Buka-buka mata tengok kedai tak ada. Oh, apa rasa? Dengan kedai, dengan keperluan dia nak hidup tak ada. Memang matilah. Kalau fikir macam ni, mungkin bayi dia memang mati. Cari sana, nangis, melulung, teriak sana, sini. Tak jumpa pun dia punya binatang tunggangan. Jadi dia kata kalau mati kat sana, tak nampak tak apalah mati kat bawah pokok. Duduk bawah pokok, tidur kat situ. Putus asa, putus asa. Memang mati lah, tak ada. Tidur terlelap, bangun tengok binatang tunggangan berserta dengan apa, keperluan tu dia berjalan sampai jauh ni, ada depan mata. Macam mana perasaan dia? Allah, syukur, gembira, seronok. Bila benda tu dah ada seronok, itulah ulama beritahu Allah SWT lebih gembira satu orang hamba datang dengan keadaan berdosa. Dosa datang kepada Allah SWT, dia berdosa datang kepada Allah. Lebih suka satu orang hamba daripada yang hilang tunggangan tu jumpa balik. Suka Allah SWT jumpa tu. Dia beritahu satu orang hamba dia berdosa dan dia bertaubat, Allah akan panggil malaikat berbangga dengan pendosa ni. Wahai malaikat, tengok ni hamba aku, dia telah tewas dengan nafsu dia dan telah datang pada aku minta taubat, maka dengan rahmat aku taubat. Dan orang yang sama, Nabi beritahu dia cerita, orang yang sama, dia baru taubat, dia buat balik, dia datang balik taubat dan Allah membela hamba dia. Wahai malaikat, tengok, semalam dia buat dosa, taubat, dosa, dia taubat pula, dengan rahmat aku ampun. Dan dia beritahu lagi, sehingga berkali-kali hamba ni buat dosa taubat, buat dosa taubat. Allah membela dan Allah beritahu semuanya hamba ni dia kenal Tuhan dia. Dia tahu Tuhan dia gemar untuk mengampunkan. Dia tahu bila dia ada dosa, dia tahu kat mana dia nak minta ampun. Tentu sekali Allah sangka baik. Ini sebenarnya apa kita nak beritahu, pahala kita ke dosa kita ni tak ada apa-apa dah. Ni hakikat lah. Jangan pula kita kata buat dosa tak, Allah tak boleh juga macam tu. Kita nak beritahu hebatlah amalan kita, ataupun buruklah manusia yang lain yang boleh menentukan syurga Allah SWT. Sehingga nak beritahu istighfar dengan kita membayangkan dosa, membayangkan azab, merasa tak guna. Kadang-kadang Tuhan saya hina, bagus benda tu. Itu juga bukan satu jalan yang baik. Jalan yang betul istighfar apa Tuhan? Kita istighfar, minta ampun Allah dengan yakin Allah SWT ni pengampun, Allah ni rahman, Allah ni rahim. Ulang-ulang istighfar. Allah untuk kata istighfar datang kepada engkau, untuk datang taubat datang kepada engkau, sehingga kita yakin Allah SWT pasti dan pasti akan ampun dosa kita. Walaupun itu minta ampun, kita minta ampun kepada Raja Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi kita mau sangka baik, kita mau yakin Allah SWT akan ampun. Yang besar satu istighfar akan mengampunkan dosa sebanyak buih di laut, pasir dekat laut, dekat darat. Kan? Satu istighfar ni, benda-benda kecil je tuan-tuan. Tuan-tuan insya-Allah tuan-tuan boleh. Ayo 5 minit, 6 minit. Untuk dapat perkara ni tuan-tuan ulama telah bagi dakwah taklim tazkiyah. Dia yang percaya 6 sifat tu. Dengan dakwah kita cakap. Dakwah ni apa itu? Hidupkan suasana dan bukan untuk orang. Satu perkara kita buat tuan-tuan, kita kena ada satu sifat seperti ini untuk kita dan boleh. Satu orang dia nak ubah dunia. Dia rasa dia nak ubah dunia. Jalaluddin Arumi beritahu, dulu apa? Aku pintar, aku nak ubah dunia. Sekarang aku pergi sana, aku nak ubah dia. Kenapa tuan-tuan boleh? Bila kita ubah diri kita, maka sekeliling akan jadi baik. Kita akan jadi pulau, kita akan jadi bumi, kita nak jadi dulu. Jadi kita kena perbaiki diri kita. Satu orang tu dia nak ubah dunia. Lepas tu dia dah tak mungkin dia boleh ubah dunia. Lepas tu dia nak ubah komuniti, kampung, negara dia, negeri dia. Dia rasa pun tak boleh.
Jadi dia kata dia nak ubah keluarga. Sampai dia nak mati pun dia tersentak. Dia kata baik aku ubah dia. Kenapa? Bila dia ubah dia, maka keluarga dia akan jadi betul. Keluarga akan jadi betul. Orang yang nampak dia pun akan jadi betul. Macam-macam macam ni kalau kita tengok. Jadi kalau baik akan datang. Ulama beritahu Allah SWT ukir kehidupan manusia daripada wajah. Maknanya manusia itu macam mana dekat wajah. Sehingga orang bahagia dekat wajah kita tengok, kita tak bahagia. Kita tengok dia, kita rasa bahagia. Kita tengok dia jadi senang. Bukan pasal kekayaan, bukan pasal penghormatan, bukan pasal darjat. Satu orang bahagia dengan wajah dia dah cukup membahagia. Satu orang beriman, satu orang alim, satu orang ulama, dengan wajah dia pun boleh meninggalkan iman. Jadi kita kena usahakan ubah diri kita. Kalau kita dakwah untuk diri. Bonus lah kalau orang dapat manfaat, dapat faedah tu. Tapi itu bukan maksud kita diri kita. Kenapa? Dalam kubur kita seorang, masyarakat kita semua, kita fikir diri kita je kat sana. Kat sekarang ni boleh kita kata salah saya, ini tanggungjawab saya, ini rumah saya, ini semua saya. Kat sana kan nafsu-nafsu. Aku kau. Hingga tuan-tuan, Nabi pun akan lari pada hukuman. Sengaja saya dengar kan, Nabi Isa pun akan kata mak dia aku. Saya kata macam itu sekali. Nabi tak perhisapan tu Nabi pun menolak. Pandai Nabi SAW baru hisap dimula. Dia semua dakwah ni kita cakap lagi dan lagi supaya perkara ini terbentuk, terkesan dekat hati. Macam mana kita nak ajak orang kepada agama sedangkan kita ni jauh pada agama? Macam mana kita nak cakap tentang iman sedangkan kita ni sendiri tak iman tu, kemanisan iman tu tak. Macam mana kita nak datang pada semayang sedangkan kita semayang pun tak ada rasa-rasa? Macam mana kita nak cakap tentang ilmu, kita tak duduk dalam majlis ilmu? Macam mana kita kata kita nak kenalkan orang pada zikrullah, ingat pada Allah, kita tak jumpa guru mursyid, tak ambil zikir? Macam mana kita kata kita nak kata ikram? Kadang-kadang orang yang tak suka kita ni orang jauh dan mulia. Keluarga kita buat tablik, siap tak suka kita. Kita buat tablik, kata jadi bunga, orang kampung tak suka kita. Tak betul kan? Tapi kita bandingkanlah tu Nuh AS anak. Bukan tu itu Nabi, ini kita ni. Kita cakap benda baik, kita cakap Allah dan Rasul, kita cakap benda di sini, orang benci kita. Tak betul lah tu. Dan orang paling tak faham bini kita. Contohlah, orang paling tak faham anak kita, mungkin ujian. Tapi takkanlah sampai anak tak suka bini, tak suka betul, tak suka. Ada salah kat kita. Islam benda yang penting tau, hubungan dengan manusia, muamalat kita. Lalu ni muamalat kita kena jaga. Masyarakat kita, akhlak kita. Benda-benda ni kita kena jaga. Nabi SAW tiga, siapa Yahudi yang jadi yang khidmat tu? Tapi tak dakwah pun. Dan budak tu nak mati kan. Itu pun dia minta izin dekat bapak dia. Bapak dia kata boleh masuk Islam, boleh masuk Islam. Bila yang Muhammad lepas 3 hari Nabi khidmat, apa yang kau nak apa sebenarnya Muhammad? Akhlak Nabi SAW tu. Bukan nak kata apa kan, maknanya hikmah tu, bukan cash. Cash ni maknanya kita nak hasil. Sekarang kerja kita ni hasil, report. Orang bergerak macam kan. Kita tak nak hasil tu macam kita nak Allah terima ni. Allah terima amalan kita. Atau kalau dah buat usaha lama, tuan-tuan boleh tengok siapa yang syahid. Tak siapa-siapa kan, ada seorang budak ni, dia keluar dengan pandai gila yang ramai tu. Dia main kawan, tak pernah keluar. Keluar kali pertama, sakit. Kali ketiga meninggal, budak-budak semua dikubur. Keluar jalan Allah. Tak ada keluar banyak-banyak apa. Sekali keluar je Allah terima. Sebab apa Allah suka? Allah pilih dia. Kita kena fikir, Allah saya keluar 4 bulan, saya keluar ni. Tak semua orang kata kita tabligh kan. Antara yang kekuasaan Hadraji Muhammad kita risau kerja agama ni dikenali sebagai kerja agama kan. Tapi Allah SWT tu kita langit tak panggil benda ni kerja agama ni. Tapi tuan-tuan syukurlah Allah SWT syukur dengan kita. Walaupun cakap dengan betul lah kan, orang tak kenal kita, orang tak nampak kita, tak apalah, bukan maksud manusia ni. Ulama beritahu, sehingga kamu melihat manusia ni macam unta. Kalau kita lalu dekat kampung kan, tengok lembu, apa kita rasa? Nakkan puantan dia, nakkan pujian dia. Dia pakai baju apa, warna apa pun kita tak. Tidak terkesan. Awak nak puji, awak nak hina. Tapi saya cakap, saya pun belum lagi, cuma saya sampai je kan. Maknanya tidak terkesan lah. Macam kita tengok lembu kan, nampak unta kan, tak ada rasa apa lah. Orang puji, orang bagi apa? Orang campak.
Kita kan dakwah datang bila kita nak usir daripada iman. Ada semayang kita tinggi tuan, lengkap dalam sifat. Dakwah tak boleh minta sekian. Kena usahakan dakwah tak boleh minta sekian, insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi dengan itu kita perlukan pengorbanan. Kerana agama datang dengan pengorbanan. Tidak mungkin tuan kan kita dengan duduk silang contohlah kan, SKP tepi buka laptop kan, apa lagi, semualah benda kelengkapan yang ada. Hidayah boleh turun, bukan macam tu. Hidayah datang dengan pengorbanan. Begitu lah nak belajar. Walaupun benda dunia. Kalau kita belajar dengan guru, dengan cikgu kita WhatsApp tak sama dengan kita pergi kat tempat dia. Kalau dia petani pergi kebun, masuk kebun, tunggu. Kalau belajar dengan guru tapi belajar dunia lah, jumpa pukul 1, pukul 10, 11 saya dah terus buat kebun. Kenapa saya yakin? Bukan dia beri ilmu, Allah beri ilmu. Kerana dengan pengorbanan Allah akan beri kefahaman. Begitu Allah kata. Kalau untuk dunia kita boleh usaha, kita boleh korbankan, takkan kita tak boleh korbankan seluruh keinginan kehidupan kita untuk akhirat. Contoh ialah sahabat. Sahabat tuan-tuan beliau bukan dia tinggal kampung, bukan dia tinggal tu tak ada isu kan. Dia tinggalkan Nabi SAW. Kalau tengok kasih mereka ni takut, tidur tak lena, tak lihat wajah Nabi. Keluarga meninggal pun, saudara dia ke suami ke anak tak ada salah. Macam mana keadaan Nabi? Wanita tu ditunggu Nabi SAW. Ulama beritahu sahabat mati dalam keadaan keinginan mereka pun tak dapat disempurnakan. Apa yang dia nak tu bersama Nabi kan? Tak sempurna kerana agama Allah SWT. Dan mereka ni kalaulah nyawa macam bulu, satu je, hidup jihad, hidup untuk jalan Allah, mati, hidup mati, hidup. Kita sekali mati pun takut kan? Dia kata kita sayang akhirat. Kita kata akhirat tu benar, tuan-tuan mulia, dunia ni sementara, akhirat kekal abadi. Tuan-tuan mulia, dunia tak ada apa tuan-tuan. Kepanjangan akhirat, hakikat tuan-tuan mulia. Tapi bila cakap mati tuan, time tu polis tak ada kuasa. Macam tu kalau budak-budak muda dulu, kita muda-muda jalan, polis buka lampu je, tu dia punya menggigil tu. Kat situ pun kita tahu siapa kita. Jadi kita kena keluar pada circle ni, duduk dengan orang masjid. Mana orang masjid kan, yang tak ada janggut ni, duduk dengan dia, kita tengok, kita akan belajar okay? Duduk majlis ilmu, kita duduk, kita akan belajar. Kenapa semua orang ni tuan-tuan mulia akan ajar kita untuk kehidupan akhirat. Apa benda tuan, semua boleh ajar kita. Kalau betul pandangan kita pandang akhirat, apa benda yang kita lihat ni, Allah SWT akan tuntun kita untuk buat benda yang Allah SWT. Saya tuan-tuan mulia nak tasjil tu, tasjil kita bagi nama insyaAllah. Dan ni paling kurang apa? 6 bulan ni? 6 bulan. InsyaAllah boleh lah, boleh lah. InsyaAllah, tasjil. InsyaAllah. Bagi nama tuan-tuan mulia. Jauh. Tak ada. Ni yang InsyaAllah Selamat. Destinman. Nah, 6 bulan. Saya ajar tadi. Allah. Minum boleh? Mana 6 bulan? Amin. Sedari 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan juga. 6 bulan. ITB 2 bulan masuk sekali. 2 bulan ada sini. 4 bulan, kira 4 bulan tak kira. ITB ke 4 bulan lagi. 2 bulan ni masuk sekali. InsyaAllah.